perbincangan masih lagi berkait dengan tabarruk dengan Nabi SAW selepas baginda wafat. Itu di bawah tajuk itu lagi. Jadi pada malam ini bahagian E, dalil-dalil tentang tidak disyariatkan bertabarruk dengan maqam Nabi. Di sini dikemukakan beberapa dalil tentang tidak disyariatkan bertabarruk dengan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai bentuk mencari berkat di sisi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semacamnya, seperti disebutkan sebelumnya, dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang bijaksana. Karena itu tidak boleh melakukannya. Jadi sebelum ni, dalam tajuk sebelum ni telah disebut bentuk-bentuk bertabaruk dengan maqam Nabi yang dilarang. Telah disebut sebelum ini. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Jadi mengenai dalil-dalil atas mencari berkat semacam itu sebagai tambahan daripada apa yang tersebut pada perenggan yang lalu lah, dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. Jadi mana-mana yang ikuti perbincangan sebelum ni, dia boleh kait, dia boleh fahamlah. Yang pertamanya, di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW tidak dijumpai adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya mencari berkat dengan maqam Nabi dengan cara apa sekalipun yang diada-adakan berdasar pada keterangan lalu. Kita kena ingat kan, kita bincang sebelum ini berkenaan dengan kubur ni secara umumnya. Kubur ini, mana-mana kubur, tak kira lah kubur Nabi ke kubur siapa pun, dia sama sahaja. Kalau kita pergi, dia boleh mengingat kepada mati dan kita doa kebaikan untuk si mati. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Mana kita tidak boleh buat lebih daripada itu. Oleh kerana ini kubur Nabi, maka kita buat lebih daripada kubur orang lain. Itu tidak boleh begitu. Mana-mana kubur pun, bila kita pergi, kita doa kebaikan untuk ahli kubur itu. Itu disyariatkan. Dan bila kita pergi itu, kita kena hayati tentang kehidupan kita, ingat kepada mati. Di situ dia akan berlaku proses muhasabah, tazkirah pada diri sendiri. Itu sekadar itu saja. Sebab apa begitu? Sebab kalau kita kata adanya upacara khusus di kubur Nabi, nak cari dalil tidak ada. Itu jelas. Dalil khusus bila kubur Nabi, kita kena buat seperti secara khusus, tidak seperti kubur-kubur lain. Dalil itu tidak ada. Sama ada daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi. Itu yang dimaksudkan di sini. Yang kedua, sebelum ini juga disebutkan bahawa Rasulullah SAW melarang menjadikan kubur beliau sebagai yang diulang-ulang pergi. Seperti hari raya tu, yang bila sampai waktu dia, maka akan adalah hari raya itu bila tiba waktu dia. Begitulah juga Nabi larang, bila sampai waktu dia meninggal, ramai-ramai pergi ke kubur. Begitulah berlaku berulang kali setiap tahun. Itu Nabi larang begitu. Itu maksud Id. Dan melarang menjadikan makam sebagai masjid. Maksud kita bincang dah sebelum ini saya sebut secara ringkas, menjadikan kubur sebagai masjid mana menjadikan tempat ibadat. Itu tidak boleh. Kubur dia bukan tempat ibadat. Saya pun tadi ada disebut bahawa kubur Tok Kenali itu sekarang ini sudah ada ditulis, dah seminggu dah ditulis perempuan tidak boleh masuk. Sebelum tu perempuan haid, bakal dia kering darah haid itu dia perempuan tidak disebut dah perempuan haid. Siapa begitu sekali. Gambar tu saya boleh bagi besok lah, sebab besok baru hantar gambar tu, dia ada tulis dah sebelum. Dan saya sebut sebelum ni ada kipas, ada kapet. Ini dia tulis pula dengan terang lah bahawa perempuan tidak dibenarkan masuk di kubur tu. Kubur lain tak apa. Kenapa begitu? Tu bahaya tu. Perkara-perkara begitu. Ini berlaku dekat dengan kita. Dalam internet saya telah tengok di kubur Wali Songo tu memang tulis perempuan haid tidak dibenarkan masuk. Itu perempuan haid. Ini perempuan bukan haid. Tak berkait dengan haid, asal perempuan.
Tu. Cuba pergilah muka aku bagi ni. Ya, bukan atas bukit, bukan atas puncak bukit ni. Dah. Ni di dekat bersebelah dengan rumah almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari tu. Kita tengok sendiri. Siapa punya kerja tu. Nah. Padahal kalau kita baca di sini dia gini, kita kena ingatlah penekanan kita dalam pengajian kita ni, kita sebut ni berdasar pada asas perbincangan ni dalil. Sebab itulah diulang beberapa kali. Kubur Nabi sendiri pun tidak ada pengkhususan amalan tertentu sebab tidak ada dalil. Tidak ada. Itu dijelas beberapa kali. Bahkan larangan tu ada. Cuba tengok nombor 2 tu, 428. Kedua, sebelum ini telah disebut bahawa Rasulullah SAW melarang menjadikan maqam beliau sebagai Eid, sebagai hari raya. Maknanya bila sampai waktu dia mati gak pergi ramai-ramai. Seperti hari raya, sampai waktu 1 Syawal gak sambut, tak boleh puasa nah hari itu. Nabi larang. Dan melarang menjadikan makam mana-mana kubur pun sebagai tempat ibadat. Saya terjemah direct gitu lebih mudah. Masjid ni mana tempat ibadat. Kerana semua itu termasuk amalan kebiasaan Yahudi dan Nasrani, seperti disebutkan dalam banyak hadis. Antaranya ni antara hadis yang Nabi sebut berkenaan dengan kubur. Dan Nabi sebut ni kubur dia sendiri. Mula-mula sebut kubur secara umum. Cuba kita tengok di bawah tu dibuat takhrij, diletakkan takhrij hadis itu. Boleh baca sendirilah. Apa kata Nabi SAW? La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alai fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Jangan jadi rumah seperti kubur. Ni apa maksud? Ni saya sebut secara mudah lah. Hak ni tidak rumit makna ni. Kalau kita tengok dalam huraian hadis ni bukan perkara yang rumit. Maksud jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur ni, makna rumah yang tidak dilakukan ibadat maksudnya. Tak ada nak sembahyang sunat di rumah tu, baca Quran. Rumah tempat tidur sungguh. Tempat tengok TV. Tak ada ibadat di rumah tu. Tu sifat kubur tu, tempat tak ada ibadat. Rumah dia tidak boleh jadi seperti kubur. Jangan buat gitu. Kubur ni memanglah orang tidak buat ibadat. Rumah buat gitu juga. Jangan. Itu maksudnya. Mudah. Bukan perkara rumit ni masalah ni. Kata-kata Nabi ni bukan satu kita kata satu kenyataan yang payah difahami. Tidak. Mudah saja. Wala taj'alu qabri ida, dan jangan kamu jadikan kuburku seperti seperti hari raya, tempat dibuat haflah, dibuat sambutan, tali. Tidak boleh gitu. Wasallu alai, kamu berselawatlah ke atasku, maka sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Ni saya tak tengok lagi borai dia ni, cuma bunyi dah. Ada ambil bayar dia. Nak kirim salam ke Nabi, dia nak pergi Mekah, dia wis salam ke Nabi, ada bayar dia. Sebab dia sapah lalu wali pergi kubur ni. Nabi kata dak muduk mana mu selawat pada aku mu boleh pahala. Tu makna sapah pada aku dalam kata boleh pahala. Boleh pahala. Boleh kelebihan selawat tu. Duk di mana pun. Tu kan. Baik. Cuba kita tengok di sini. Maksud dari sabda Nabi, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya janganlah kamu mengosongkan rumah itu, tak ada salat, tak ada ibadat, tak ada doa, tak ada baca Quran di dalamnya. Supaya kubur dah. Jangan buat gitu rumah. Rumah ni tempat ibadat. Seperti mana masjid tempat ibadat, ya khusus, rumah ni juga tempat ibadat. Ibadat hak bersifat peribadi kita lah. Sebab tu Nabi SAW semaya sunat seperti yang kita sedia maklum lah. Kalau semaya fardu di masjid ditekankan. Tapi kalau semaya sunat di rumah. Di rumah. Lalu baginda memerintahkan agar bersungguh-sungguh dalam beribadat di dalam rumah. Dan beliau melarang melakukan ibadat di kubur. Kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyriki. Maknanya supaya kita berbeza dengan da'bul musyrikin. Berbeza dengan tabiat orang musyrikin. Dari kalangan Nasrani, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sebab mereka ni di kubur tu tempat ibadat bagi mereka.
ada upacara-upacara ibadat khusus di perkuburan. Kita orang Islam tidak gitu, sebalik itu, kena mukhalafah dengan mereka. Nabi juga bersabda dalam hadis ni, janganlah, ni poin kedua lah daripada hadis ni, poin kedua, janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai idan, la taj'alu qabri idan, janganlah kamu jadikan kubur aku tu sebagai perayaan, hari perayaan. Jadi kenyataan Nabi dalam hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan daripada seorang tabi'i yang paling utama, yang berasal daripada keluarga Rasulullah sendirilah, Sayyidina Ali bin Al-Husain, iaitu Ali bin Husain rahimahullah, di mana dia melarang seorang laki-laki, bawah tu dia buat tu, siapa dia? Maksud Ali bin Husain, bukan Sayyidina Ali tu. Ali bin Husain bawah dia buat tu. Hak terkenal dengan Ali Zainal Abidin itulah. Tu bawah dia buat dah situ, tengok situlah. Ni. Mana ni anak cucu Sayyidina Ali ni? Apa dia kata? Ketika dia larang seorang laki-laki yang berdoa dengan bersungguh-sungguh di makam Rasulullah. Jadi Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin ni, dia sebut hadis ni lah. Yang diriwayatkan melalui jalur daripada datuk dia Ali bin Abi Talib. Maka jelaslah bahawa tujuan seorang untuk berdoa dan semacam adalah menjadikannya sebagai Id, hari raya. Maksudnya begini. Jadi Ali bin Zainal Abidin ni, bila dia tengok ada seorang lelaki duduk berdoa, duduk sungguh lah, berdoa sungguh-sungguh, seolah-olahnya ni yang kita boleh faham daripada ni, makna berdoa dengan secara bersungguh-sungguh tu seolah-olah di situ tempat yang mustajab doa. Begitu anggap lelaki tu. Sebab tu Ali bin Husain kata, Ali Zainal Abidin kata, tak betul gitu tu, tak boleh gitu. Jangan buat kubur Nabi ni seperti Id. Daripada sini sebenarnya, sini dia tidak buat. Cuba rujuklah, cuba rujuk sendiri. Maknanya orang ni dia pergi kubur Nabi ni bermusim lah. Mana pergi, seperti mana orang sambut kubur Nabi Hud kan, bila sampai waktu dia pergi, ramai-ramai pergi, seluruh dunia pergi. Hak tu sepuluh hari raya. Hari raya ke dia bulan, sampai waktu dia kan sambut, tahun lepas sambut pula, begitulah seterusnya. Selagi ada tahun, berlakulah kali itu. Hak ni pun mana pergi ni, pergi dalam waktu yang khusus. Bila sampai waktu dia pergi, itu maksudnya. Dengan anggap berdoa di kubur Nabi tu mustajab lebih daripada tempat lain. Hak tu, setara tu pun ulama kita lari. Apa tu? Dia kena ada dalil nak buat begitu. Tak boleh nak buat ikut perasaan gitu saja, tak boleh. Cumanya riwayat yang dikemukakan oleh Ali bin Husain itu bukan daripada Abu Hurairah, dia sebutlah situ tu, tapi daripada Sayyidina Ali sendiri, datuk dia lah. Baik, jika Id yakni hari raya dijadikan sebagai nama bagi sebuah tempat, maka ia adalah tempat yang dijadikan tujuan berkumpul dan mendatanginya untuk beribadat di sisinya, atau untuk tujuan selain ibadat, sebagaimana Masjid Haram, Mina, Muzdalifah dan Arafah yang dijadikan oleh Allah sebagai Idun, iaitu tempat manusia berkumpul dan mengunjunginya untuk berdoa, berzikir dan beribadat. Itu makna Id dalam konteks hadis. Mana kita jadikan secara khusus tempat itu sebagai tempat berkumpul untuk berdoa. Mana adalah tu anggap tempat itu mustajab dah. Sebab kita kata pergi di Arafah tu sebab ada dalil, pergi di Mina tu ada dalil, dan itu pengerjaan haji, termasuk dalam pengerjaan haji. Tak apalah, tu orang panggil lagu tu. Jadi apa ni kita kata kubur, tak boleh. Kubur ni tak ada khusus sebenarnya, kita boleh pergi bila-bila masa pun. Malam ke boleh, tak ada masalah. Tu kemana beberapa hadis sebut ke Nabi pergi tengah malam buta Nabi pergi kubur. Kita tak pergi. Iya. Pokok sunnah tak pergi tengah malam. Lalu budak. Tak apalah, itu bukan isu dia. Isu kita nak sebut di sini ya. Maksud itu tempat itu dianggap sebagai tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu dengan ada anggapan, ada kelebihan. Hatu doa, berzikir, beribadat. Hatu ya Ali bin Husain lagi tu.
Dahulunya orang-orang musyrik memiliki beberapa tempat yang mereka sering kunjungi untuk berkumpul di sisinya, dan hak ni bukan berlaku sekali-sekala dengan tetap setiap tahun. Namun ketika Islam datang, semua itu dihapuskan olehnya. Sekarang ni kita nampak dengan nyata zaman kita bagaimana kubur Nabi Hud itu, padahal tak jelas pun kubur tu, tak ada dalil pun kubur tu sebenarnya kubur Nabi Hud, tak ada dalil. Nabi Hud ni hidup zaman mana? Nabi Hud ni hidup zaman mana? No. Kita kata kubur Tok Kenali tu, Tok Ana pun tak semua kita tahu, mungkin duduk situ, lepas tu dia hidupnya. Nah, mungkin anak dia pun, cucu dia pun kita sempat ada lagi. Anak dia pun, anak Tok Kenali ni, alah, sempat dah lah kita ni, hak duduk Pondok Kenali tu pun ada anak dia. Maknanya tentu kubur di situ tu tak ada khilaf lah, tu tak tukar lah kubur Tok Ana, kubur Tok Kenali. Tak boleh nak kiyah kubur Nabi Hud tu. Kubur Nabi Hud mana dalil, nak tahu mana? Berapa ribu tahun tu? Benda tidak logik. Hak jelasnya kubur Nabi. Sebab tu ulama-ulama yang mementingkan nas, mementingkan sanad, mementingkan riwayat, dia kata tak ada riwayat yang sahih. Jadi patut pergi juga tu, siapa seluruh dunia pergi tu. Membuat persiapan yang khusus seperti Mekah tu. Tu tak kena bercanggah dengan hadis Nabi tu. Nabi larang tu. Cuba tengok di sini, sanilah sebut ni. Bila Nabi berjaya menguasai, ini cerita ini berkait dengan bila Nabi berjaya menguasai Mekah dan menguasai Madinah, Mekah, dua tanah haram itulah. Semua tempat-tempat yang dulu menjadi tempat berkumpul yang dianggap tempat makam barakah itu, turbah barakah itu, yang dianggap tempat mustajab doa, ada unsur-unsur kita kata mistik lah, kita kata ada kehebatan tempat tu, dengan anggapan begitu semua dihapuskan. Sebab apa? Antara yang disebut oleh ulama-nya, sebabnya kita kata orang musyrik buat tu, sahabat pun buat juga dulu tu. Mungkin sahabat sebelum masuk Islam, sebelum terima agama, dia buat juga. Jadi kalau tidak dihapuskan kesaksian itu, bahayalah. Takutnya ada hak gi ke gi, moga iyalah kita kata bahagian akidah ni ingat mudah kena cabut akidah. Hak lama-lama dah ni pun ada lagi mari jari-jari gangguan tu. Jangan main. Pengalaman orang tua yang kita jumpa lah, kadang-kadang tempat hak dia biasa dia ibadat tu, kadang-kadang ada gangguan kepada dia. Banyaklah kalau kita sebut ustaz-ustaz kita pengalaman bila dia terlibat dengan perkara-perkara gini. Dia tidak anggap ajaran salah. Ni orang panggil jenis berzikir, nak dapat ilmu, bomo, kena pergi situ, pergi di gua ni, duduk sampai berminggu-minggu. Bila dia tolak benda tu, ada gangguan. Memang terbukti. Mari ganggu, rupanya ada terkesan dia tu. Sebab orang makan ubat, tak kena makan ubat, kan ada gangguan. Gangguan tu bukan dalam bentuk baga lembaga, tapi sakit orang tu, sakit orang ni, kerana terjejah kesihatan. Semua yang kita buat ni dia ada kesan dia. Ada gangguan tu. Sampai setengah tu kata pergi ke Mekah, ganggu lagi. Tu ganggu je. Tu kerja syaitan tu. Jin dan sebagainya. Kena berhati-hatilah. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut pula larangan menjadikan makam beliau sebagai dengan sabda dia, berselawatlah kepadaku. Kamu tak perlu pun mari ke kubur aku ni dengan kita kata kadar tetap gitu, menganggap begini-begini. Selawatlah kepada aku, Nabi kata. Kerana mudah mana bila mu selawat kepada aku, sampai kepada aku, maknanya kamu akan dapat fadilat selawat, akan dapat kelebihan selawat aku sebut. Mudah mana pun tak perlu ni mari khusus kubur. Nabi tak benar, takut jadi super inilah Yahudi dan Nasrani, takut jadi itu. Di sini kita nampak bahawa Nabi tidak nak tu. Nabi naknya mana? Ikut sunnah dia. Hak tu Nabi nak. Jadi Nabi kata, muduk mana pun muslawat pada aku, akan sapa kepada aku. Itu. Gitulah maksudnya. Mana tak perlu, mana di sini ada larangan. Ada larangan. Hak tu pentingnya, ada larangan itu. Yang kedua, hadis daripada Atha bin Yasar. Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, ya Tuhanku,
Janganlah engkau menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, yakni tempat dijadikan ibadat. Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Masjid itu maksudnya. Jadi gini, hak Nabi sebut ni sebiji seperti apa yang berlaku pada masyarakat kafir Quraisy di Mekah. Tu berhala-berhala hak besar, ada hak nama-nama Suwak dan sebagainya, Manak dan sebagainya. Itu asalnya nama orang-orang soleh tu. Orang soleh tu tak tahu mana dah hacul lebur dalam kubur tu, cuma dia buat dalam bentuk patung. Semua itu dalam rangka bertawassul dengan orang-orang soleh. Itu maksudnya. Itu tak boleh. Cuba bayangkanlah, orang soleh tu pun tidak nabi tu. Hak nabi tu ialah nabi-nabi dulu di kalangan Yahudi kan, dia kalau Bani Israel kan ramai nabi, pemimpin dia nabi-nabi. Baik, orang-orang soleh pun dia buat gitu. Gak kalau Nabi Muhammad pula. Kalau tidak pagar, tidak tutup, tidak kawal, tak tahu. Kira aku butuh kenali pukul calaman. Aku butuh kenali nyabuh kepah, nyabuh kapek, apa. Perempuan tak boleh masuk. Cuba kalau kubur Nabi. Bayarkanlah. Ni bahaya. Jadi orang yang menjadi orang yang mula orang dia gini anak nak sebut biar terang. Orang yang menjadi punca kepada orang lain jadi gitu, dia menanggung dosa lebih besar. Saya ni tinggal di Pondok Kenali, asas situ, lahir situ. Tak ada sebelum ni berlaku gitu. Tu lalu kita pergi sekolah dulu, kubur dia tu. Tak ada, tak pernah jumpa. Kipah pun tak ada dulu. Dia punya bangsa tu ada lah. Tu memang ada. Dah dia punya bumbung tu, dia buat tu. Tapi tak ada, kapek-kapek tu tak ada. Saya ketika masa budak-budak tu, kita pun duk pergi kubur tu. Duk pergi kubur. Kubur tu Kenali tu. Memang masuk pun. Dia patut gitu ya. Cuma dia ada lah bumbung tu memang ada. Cuma pergi. Duk tengok dia punya ada tulis sikit tu. Gitu ya. Tu. Tapi lah ni siap dengan kapek ke apa. Lepas tu ada dia waktu dah pula boleh duduk. Pasal kipah. Kalau lek ibu hekang. Kalau lek. Dia naik satu tahap. Hari ni pula ni seminggu lebih baru ni. Perempuan tak boleh masuk. Bapa tu nak ayat mulia je tu. Itu bahaya tu. Sebabnya tradisi menjadi budaya. Bahkan ini dianggap sebagai ibadat dalam bentuk memuliakan nabi-nabi dulu. Pada nabi itu tak ajar. Pokok ni lah Yahudi ni lah, Bani Israel. Kubur-kubur nabi mereka tu kat nyahiyah. Jadi tempat ibadat. Bahkan satu kemuliaan. Nabi tak benar buat gitu. Nabi tak benar. Jangan buat gitu. Kubur aku jangan buat gitu. Yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih alladhi lam yaqum min la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida qalat laula dhalika ubriza qabruh ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjida. Ni kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika sakit, yang mana sakit Nabi ni sampai dia terlantar, tak boleh bangun. Sakit ni kira-kiranya sakit akhir ni, tak boleh bangun, terlantar begitu. Apa kata Nabi? Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadat. Allah laknat sebab mereka jadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadat. Sebab itu mereka dilaknat oleh Allah. Aisyah berkata lagi, ni penting ni, seandainya tidak dibimbangi hal itu berlaku pada kubur nabi, nescaya kubur nabi akan dibiarkan terdedah begitu. Gitu. Kenapa ditutup, dipagar dan sebagainya? Sebab apa? Khawatir atau dibimbangi kukuk makam Nabi itu dijadikan tempat ibadat lebih daripada masjid Madinah tu. Takut jadi gitu. Dah kalau nak kubur wali pun buat gitu. Kubur sahabat dibakar tu kalau tak jaga tu macam-macam cerita kita tahu. Hak mengikut mutawih hak pengalaman hak tua-tua dulu yang ambil tanah boleh poket. Lepas tu duduk di hotel tu duk isi dalam kain kuning ikat. Bapa nak ambil berkat dia kata.
Saya tanya dia itu mutawih lama. Tak tahu ada lagi kau dia duduk tepi kawasan Masjid Muhammadiyah. Dia kata zaman dia dulu dia jadi mutawih, kita boleh masak di hotel pada waktu tu. Bahkan ada jadi wiru masak tu, kita pergi beli bahan mentah kedai masak untuk jemaah kita. Hak tu dia kata dulu tu besar kan dia ke. Sebab dia jimat situ. Zaman tu lah yang tak boleh dah. Dia sebutnya. Dia sebut pada saya kata gijilak tu dinding tu. Sebab tu askar jaga tak boleh. Nak sentuh tangan tak siapa lah ni. Dia buat apa? Kalau boleh sentuh kak, dia tak boleh jilak lidah, dia petik dengan buat gitu. No. Bukan boleh kira apa buat ni. Takut jadi gitu. Sebab pengalaman orang dulu memang dia kata ada berlaku gitu. Aisyah pun sebut. Aisyah sebut ni. Takut jadi gitu. Sebab tu kubur Nabi ditutup tu. Tidak didedahkan seperti kubur sahabat di baket itu. Tu. Aisyah sendiri sebut. Menjadikan kuburan sebagai masjid, dia ada dua makna. Maksud menjadikan kubur sebagai masjid, dia ada dua makna. Yang pertama, di atas kubur tu dibangunkan sebuah masjid, ataupun dilakukan solat di sisi kubur tu tanpa buat bangunan. Pergi semaya tepi kubur tu. Takut jadi gitu. Dan inilah yang ditakuti oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Serta menjadi kebimbangan para sahabat ketika mereka menguburkan Nabi dalam keadaan terdedah. Jadi sahabat bimbang. Aisyah ni sahabat lah, isteri Nabi lagi. Dah sahabat-sahabat bimbang. Kalau kita terdedah ke kubur Nabi, biar semua orang nampak seperti mana kubur lain, takut jadi lagi ni. Dibimbangi. Bukan tak ada pengalaman pun. Pengalaman orang Yahudi Nasara ni. Takut orang Islam pun kena menyakit tu juga. Bimbang jadi gitu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, di antara kurniaan terbesar yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, serta sebagai bentuk apa ni kita kata istijak doa, mustajab doa beliau adalah beliau dimakamkan dalam rumah beliau yang berada di sisi masjid beliau, sehingga tidak seorang pun yang kuasa untuk sampai ke makam beliau kecuali ke masjid beliau. Sedangkan ibadat yang disyariatkan di dalam masjid itu sudah diketahui. Berbeza seandainya makam beliau terpisah daripada masjid. Kata Ibn Taymiyah, hikmah Allah tu kenapa Nabi sakit di rumah isteri hak lain. Tiba-tiba duk tanya bila giliran Aisyah, bila giliran Aisyah. Masalah jadi isteri Nabi hak lain pun tahu Nabi nak seolah Nabi nak mengakhiri riwayat dia di rumah Aisyah, di bilik Aisyah. Tu Ibn Taymiyah kata tu. Jadi Nabi dikebumikan dalam bilik itu, tidak terdedah. Lepas tu lah ni masjid itu bila diperbesar seolah-olah jadi duduk dalam masjid pula. Jadi bila orang pergi, maknanya boleh ziarah Nabi dan beribadat. Bukan di kubur dia. Sebab di kubur dia dipagar, beribadat di masjid. Jadi kena Nabi naknya masjid tempat ibadat. Kubur tak boleh. Jadi nampak kubur, mana boleh ziarah, tapi tak boleh ibadat. Kalau ibadat kena masjid. Masjid dia duduk situ juga. Itu hikmah Tuhan lah tu. Kata Ibn hikmah Tuhan gitu. Tu. Jadi kalau kita baca hadis ni pun nak ibadat di masjid, mana masjid? Situ juga. Kubur Nabi tak boleh. Nampak budak. Mana lagi muka berapa kali duduk tak duk. Memang nampak aku celah-celah tu. Tapi nya limuk tak nampak ke apa? Hatilah bimbang lagi. Dia gini kita kena ingat. Dia kalau nampak ni, kalau nampak kubur Nabi daripada celah-celah, daripada lubang-lubang ni, nampak kubur, nampak tanah sepahak tu tak, dia akan tawajuh. Dia ada istilah tawajuh. Tawajuh dia begitu. Dia fokus pada kubur tu, hasil tu dia akan niat lah. Tak boleh nak buat gitu, muka tak nampak. Tu dia panggil tawajuh. Dia boleh buat gitu. Bahaya. Memang bahaya benda ni. Bahaya kepada akidah tu lah. Hingga Ibn Taymiyah kata lagi, jika kebanyakan manusia ingin menjadikan kubur beliau sebagai berhala dan berkeyakinan bahawa hal itu merupakan penghormatan bagi beliau ni makna Rasulullah, sebagaimana mereka menginginkannya dan meyakininya terhadap makam selain beliau, maka mereka tidak dapat melakukan. Jadi hikmah jadi tertutup kubur Nabi dengan ada dinding, patu diselimut kubur Nabi sampai tanah pun tak nampak. Maknanya hak ni atas nama sadduz zara'i. Sadduz zara'i. Nak sekat supaya tidak jadi gitu. Kalau tidak ada gerak. Kalau dia nampak tanah ya, dia akan tawajuh. Tu bahaya tu.
Tawajuh ni istilah dia. Mugli adipok kita tak aja tengok. Ana biasa tengok. Dia kata mana? Dia kata bila dah okey tawajuh guru, tawajuh kubur. Tawajuh tu dia menggambarkan moga dia nampak dia pernah pergi dah ke kubur, dia tawajuh. Mana dia menghadirkan wajah guru ataupun kubur guru tu. Tapi hak ni nak buat tali. Apa nak buat tali? Engkau tak nampak kamu satu. Jadi kalau dia tawajuh pun nampak askar tu. Tu. Dahsyat buat ni. Ya? Apa dia? Iyalah. Hak tu kena marah tu. Dia pengalaman ana lah pergi. Akak tangan. Katok lalu dah. Akak tangan apa katok lalu. Ada gitu buat Pakistan ni. Mana gitu tak rapat pula gitu. Tak tahulah, takut duduk jauh-jauh kali askar tak sapa nak tapa nak. Benda-benda tu sebenarnya tak perlu. Itu bahaya tu. Padahalnya di masjid tu, di raudah tu lah kalau nak kiranya tepat itu. Begitulah. Yang ketiga, para ulama salafus salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang salih selepas mereka tidak pernah melakukan pencarian berkat tersebut dengan maqam Nabi. Kalau nak kira lah kita kedudukan sahabat ni selepas Nabi wafat ni, sahabat tu lama lagi masa zaman sahabat tu. Kalau betul lah ada, mudah ni benda mudah kita nak faham. Kalau betul lah ada tabarruk seperti itu, sahabat tak akan tinggal. Kalau betul ada, dan kita akan dapat maklumat secara sarih, secara terang. Kalau ada barang nak cari dalil pun payah, ni maknanya barang tu tak ada. Kalau dia begini mudah, kalau ibadat sebesar itu dilakukan dengan begitu hebat, dia mesti ada dalil. Tak sedar ayat lah dalam agama kita. Supaya kita atas maya, puasa, apa boleh kita salat tahajud, dalil berlambak tu sahabat tak tinggal. Dalam kitab Syiah pun sebut tahajud ni sahabat malam perang tu buat lagi. Dalam kitab Syiah Nahjul Balagh, kitab Syiah pun sebut barang ada ni sampai musuh pun tahu kalau barang ada. Ni siapa alah. Begitulah. Baik. Tidak pernah disebutkan dari ketiga generasi sahabat, generasi tabi'in ataupun tabi'it tabi'in serta para imam orang Islam selepas mereka yang mencari berkat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka memerintahkan hal itu. Justru mereka melarangnya. Memang kita tidak nafikan. Ulama-ulama kita Imam Syafi'i kalau disebut sejarah hidup dia pergi mengerjakan haji berkali-kali, pergi ziarah, pergi ke masjid Nabi dan ziarah makan. Hatu ziarah tu ada. Ziarah kubur ni memang ada. Hatu ada. Tetapi maknanya melakukan upacara khusus di kubur tidak seperti kubur lain, tak ada. Supaya itu. Kerana itulah mereka tidak menuju ke makam Nabi untuk berdoa di sisunya. Tak ada. Mana kalau mereka pergi kubur Nabi tu nak ziarah. Sebab pergi kubur Nabi ni kita ingat tentang sejarah Nabi, dia memberi motivasi yang sangat besar. Tu. Sekalipun mereka memiliki keperluan yang mendesak dan darurat. Tu. Moga kita kata ulama-ulama Islam ni dia menulis kitab. Nak cari sahadih berbulan, makna perlu semangat motivasi tinggi tu. Mana keperluan mereka, kalau nak mereka lebih perlu lagi untuk pergi nak mengambil semangat daripada, tapi mereka tak buat gitu. Saya pergi ziarah gitu, selawat pada Nabi, doa pada Nabi, biar Allah letakkan Nabi tu doa pada Nabi, kan sunnah tu. Kita kata doa waktu dia Nabi dah kata dalam hadis sebut kena doa Nabi, doa supaya boleh maqam mahmud tu. Misalnya. Ketiga, ketika hujrah, yakni bilik Nabi terpisah dari masjid hingga masa Al-Walid bin Abdul Malik, tidak seorang sahabat dan tabi'i pun yang masuk ke dalamnya, tidak untuk melakukan solat di dalamnya, tidak untuk mengusap makam beliau, dan tidak juga untuk berdoa dalam bilik itu. Sebab tu bilik Aisyah asalnya dulu dia tidak bersambung dengan masjid, dia di luar. Sekarang saja nampak dalam bangunan masjid. Bila masjid diperbesarkan,
Dulu tidak. Makna dulu ketika bilik itu terpisah dengan masjid, cuma dekat, tidak dinafikan dekat lah, cuma terpisah sebab masjid tidak sebesar sekarang ni. Pada waktu tu kalau nak kira mudah menang lah perginya. Bila selepas Aisyah meninggal, ada lagi sahabat, tak ada pun sahabat pergi. Maklumat tu tak dijumpai. Mana sahabat pergi ramai-ramai, duduk zikir, duduk tidur, nerak tu, tak ada. Tak ada. Kalau ada kena bawa lagi. Lepas tu ada sebut, saya tengok dalam internet, dia kata tu Aisyah semaya. Bilik ni ya tu. Kau ngerti. Dia kata Aisyah semaya situ. Gua bilik dia. Tempat dia semaya lah tu. Tempat dia semaya. Lepas tu orang lain ada lagi buat ke gitu? Biarlah kita kata Aisyah. Orang lain buat ke? Dah tak ada. Aisyah buat tu sebelum Nabi ada. Memang dia semaya situ dah. Kalau kita terima riwayat tu sahih pun. Ada dalam internet tu. Adalah orang bawa tu. Ni kata Aisyah semaya tu. Dia lah, kalau kita terima betul tu memang tu bilik dia. Baik. Tak apalah banyaklah kalau kita nak bincang. Baik, kalau gitu Aisyah ada sebut ke? Pakat mari maya lah ada kelebihan ni. Rakyat lah kena buat appointment lah dulu. Moga aku ada lagi. Tak ada. Kalau betul ada kelebihan, tak kira Aisyah nak ngomong dia seorang. Tak kira tak sekongsi dengan orang lain. Tak ada. Baik. Kita dia sini dia ada bagi sedikit maklumat, kita ambil sikit. Semasa zaman pemerintah Al-Walid bin Abdul Malik, maknanya sebelum pemerintah Walid bin Abdul Malik ini, maknanya kedudukan bilik kubur Nabi itu dalam bilik Aisyah tu dia tidak disambung lagi dengan masjid, kecuali selepas zaman Walid bin Abdul Malik baru disambung. Sebelum tu tak ada seorang pun sahabat ke tabi'i ke yang masuk ke dalam bilik itu nak bersolat dalam bilik Aisyah tu, orang panggil kubur Nabi. Tak ada. Sehinggalah zaman Walid bin Abdul Malik tu barulah dia sambung sebab kena besar masjid. Boleh rujuk dalam internet ni cerita ni. Bagaimana proses kita kata memperluahkan masjid tu sehingga akhirnya kubur Nabi masuk masjid. Dia ada sejarah. Tengok dalam internet, baca sedikit. Tidak untuk mengusak makam beliau, tidak kata nak hari Jumaat sahabat ni mungkin ya tak ya pun nak pergi semaya situ dah. Pakak pergi awal apa nak masuk masjid pergi gosok, lepas tu baru pergi semaya. Tak ada kejap lagu. Tak ada juga kita dapat maklumat lepas selesai semaya Jumaat agak pakak tak klik lalu duk berebut nak masuk. Tak ada juga. Tak berlaku benda tu. Sebab tu Ibn Taymiyah kata hak ni hikmat dah Allah nak ayatnya. Tak boleh. Makna kedudukan tu dia sudah mengarahkan kepada sunnah dah, tu tak boleh. Memang kita pun tertanya-tanya juga bila kita baca kita apa hikmat kubur Nabi duduk situ tu. Sebab apa jadi duduk situ tu. Saya pernah dengar mutawih, ni saya dengar dengan telinga saya sendiri. Bila dia nak tazkirah tu, dia akan cari lokasi biar nampak kubur Hijaz. Sebab bawah tu lah makam Nabi tu sah. Dia sebut tu. Saya duduk pokok dengar. Kita masuk dalam ni bukan tim saya, cuma kita masuk dengar. Sah dia sebut. Tengok tu boleh berkat dia. Sah yang kedua. Dia kata inilah di bawah kubur Hijaz ada kubur Nabi, dan kerana itulah Masjid Madinah dia lebih daripada Masjid Haram. Dia sebut gitu. Kalau tengok dia tak peduli dah hadis Nabi sebut Masjid Haram lebih daripada Masjid Madinah. Kubur tu tengok tu cara dia tu pelik semua tu. Padahal jelas Nabi sebut kubur Masjid Haram tu lebih daripada Masjid Madinah. Tapi dalam internet tu ada pokok dia jawab lah, adalah pokok jawab tu bila ada orang soal dia kata hak Nabi sebut Masjid Haram tu lebih tu ketika dia sebelum dia mati. Sebelum dia mati, bila lepas dia mati dia dikubur secara otomatik. Tu saya tanya dia, lepas tu bila Nabi mati, Nabi oyak ke lepas aku mati ni? Jadi macam mana awak tahu lepas Nabi mati jadi lebih Masjid Madinah tu dengan sebab ada kubur Nabi? Sebab bila Nabi mati, Nabi tak kecek dah. Bagi pokok dia tak pelik apa? Saya tak habis tanyalah pelik apanya. Moga bagai boleh tanya. Tak pelik. Ayatnya siapa gitu. Ni duduk beri taklimat ni kepada jemaah haji dia. Saya ada, Allah kata gini mo dah.
Tiba-tiba ada orang tua, ada beberapa orang tua tu dia tidak bahas itu, klik di hotel tu, saya nak cerita, rupanya ada di kalangan orang tua tu berkali dia access maklumat dalam internet. Dia tak kritik hak mutawif tersebut. Bila siapa di lobi hotel, dia kata tak betul tadi tu, dia kata. Baru dia kritik. Dia kata masjid ada lebih lagi, sama-sama dia, saya duduk dengar pokok, dengar apa dia kata tak betul mutawif tu, dia kata. Tapi dia tak kritik masa kawan tu dengan ceramah tu. Bila dia balik hotel cerita, masjid ada lebih lagi, tak sabit kubur Nabi pun. Kaabah dengan kubur Nabi tak ke lebih kubur Nabi. Dia maknanya zaman sekarang dengan ada teknologi maklumat ni, ialah dari satu sudut mudah disebarkan maklumat karut-marut tu, tetapi mudah juga untuk orang dapat akses maklumat yang betul. Mana dia ada semua pertemuannya itu. Baik, yang terakhirlah di sini saya nak sebut sikit lagi. Bahkan pada masa sahabat tidak ada satu makam pun dalam Islam yang dijadikan tempat tuju secara khusus untuk pergi berdoa di dekat kubur tu, ataupun untuk cari berkat, syafaat dan sebagainya di kubur. Tak ada berlaku pada masa sahabat, tak berlaku. Maknanya perbuatan ini tak berlaku. Mereka juga tidak membiarkan satu pun makam para nabi yang menonjol, yang membuat umat manusia terkena fitnah kerananya. Tak ada. Tak ada lah kata sahabat kata ada kubur nabi, ialah kubur nabi lain, kau sahabat ayat pergilah ziarah kubur nabi. Tak ada riwayat tu. Bahkan mereka telah membuat tabir bagi makam Nabi kita di dalam hujrah dan mencegah orang darinya sedapat mungkin. Mana buat tabir supaya orang tak nampak. Bahkan Aisyah sebenarnya buat tabir. Jadi dia duduk tu sebelah tabir tu lah. Tak sering nampak sebab takut nampak, takut terganggu lah. Bahaya tu. Bahaya tu. Bila mana masjid Nabi diperluah, bilik itu dibentuk menjadi segitiga sehingga tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan solat menghadap ke arah makam beliau bersamaan dengan menghadap kiblat. Kena ingat hak dia sebut ni hak dalam tu. Jadi dia buat macam tiga segi. Bukan dinding luar tu. Dah, hak dinding luar tu memang empat segi lah. Hak dalam tu. Jadi bila dia buat tiga segi, nak ngadap ke mana? Maknanya dia buat gitu pun sebagai usaha dah untuk supaya orang tidak boleh guna untuk beribadat tu. Tu siapa tu mau nak jaga akidah umat tu. Siapa begitu sekali. Tu. Aspek keempat ni kita bincang memang hadapan lah. Jadi kesimpulan perbincangan malam ni, mana tidak ada satu dalil pun yang terang, yang jelas, yang sahih bahawa di kubur Nabi ni ada satu bentuk ibadat yang khusus. Tidak ada. Kalau ada bawa lah, kalau ada kita pun nak amal kalau ada. Tapi tak ada. Tapi tak ada lah. Okey, kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hidup mengadap. Rasa. Ya. Mengadap robok.